Buletin pagi 25 November, anda bersama saya Hafizi Rosli. Tajuk utama pagi ini. Pegawai kerajaan diminta bersabar dengan menteri, timbalan menteri serta pegawai lantikan politik. Piala AFF Suzuki Harimau Malaya garang ke separuh akhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pegawai kerajaan diminta untuk bersabar dengan menteri, timbalan menteri serta pegawai lantikan politik yang masih belum berpengalaman. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pengalaman yang kurang berbanding pegawai kanan kerajaan menjadi antara sebab mereka takut berurusan serta mempunyai pendapat yang tidak selari dengan kekangan peraturan pentadbiran yang perlu dipatuhi. Ialah kadang-kadang kita nak betulkan orang tak mau ikut macam mana kita nak. Tetapi kita kena ada patience. Saya sendiri sekarang ni tugas saya, kerja saya jauh lebih banyak daripada dulu saya jadi Perdana Menteri. Sekarang ni tak berhenti menteri, timbalan menteri datang jumpa nak tahu itu, nak tahu ini. Di antara kerajaan kita cuma 2-3 orang saya yang mempunyai pengalaman. Jadi 2-3 orang ini mestilah bersabar. Kalau tak sabar, tak toleran, saya fikir kita tak boleh jalan. Malah kerana kurang pengalaman juga, ada kalangan menteri katanya bertindak lari dan tidak mahu bertemu media. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, yang bertanya mengenai campur tangan pegawai lantikan politik yang enggan mematuhi peraturan sebenar proses pentadbiran menyebabkan pihaknya terpaksa campur tangan. Soalan itu dikemukakan dalam sesi soal jawab sempena Majlis Perjumpaan Pegawai Kanan Kerajaan bersama Perdana Menteri di Langkawi. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar. Sebelum itu dalam ucapannya, Perdana Menteri menegaskan tiada lantikan ahli parti politik tidak berkelayakan bagi menjawat jawatan penting agensi kerajaan. Menurut Tun Dr. Mahathir, meskipun akan ada ahli parti yang kecewa dengan keputusan itu, namun pendekatan itu penting bagi memastikan jentera kerajaan berfungsi dengan baik. Memang mereka kecewa. Tetapi kita tidak boleh terlalu ambil berat tentang kekecewaan mereka kerana yang lebih utama ialah negara. Dan untuk negara kita perlu pentadbiran yang terbaik dan kita tidak ada pilih kasih, tidak ada pilihan sebagai balasan terhadap khidmat mereka dahulu yang memberi kemenangan kepada parti yang memerintah sekarang ini. Dalam sidang media kemudiannya, Perdana Menteri berkata keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai Dalam sidang media kemudiannya, Perdana Menteri berkata keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai pembahasan diskriminasi kaum AICERT bukan atas tekanan politik. Sebaliknya, ujar Tun Dr. Mahathir, keputusan dibuat hasil perbincangan Kabinet Jumaat lalu selepas mengambil kira asas perlembagaan. Kita daripada awal dah, di masa saya ada di New York, saya telah nyatakan bahawa negara kita ini mempunyai penduduk berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya, dan perkara yang nak di-ratify ini adalah satu perkara yang rumit. Kita bukan kata kita tetap akan ratify, conditional upon acceptance, diterima atau oleh rakyat ataupun tidak. Sebab itu kita nyatakan bahawa ternampak jelas rakyat tidak menerima. Dan ini bukan kerana politik, kerana
kita memang patuh kepada kehendak rakyat. Malah untuk meminda perlembagaan katanya kerajaan memerlukan sokongan 2/3. Ini disifatkan mustahil kerana ada wakil kerajaan sendiri tidak bersetuju dengan ratifikasi itu. Masalah fasiliti dan prasarana yang kurang memuaskan dan serta projek tertunda di dalam Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut akan menjadi tumpuan untuk diperbaiki. Menteri Pertahanan Mohamad Sabu memberi jaminan usaha membaik pulih kuartus serta memodernkan Hospital Angkatan Tentera HAT Lumut perlu dilakukan segera bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan warga TLDM. Semalam buat julung kalinya, beliau membuat lawatan ke Pangkalan TLDM Lumut sejak memegang portfolio Menteri Pertahanan. Pangkalan TLDM Lumut, pangkalan terbesar yang wujud sejak 35 tahun lalu, menempatkan lebih 25,000 penghuni. Menurut Muhammad, beliau berpuas hati dengan pangkalan yang masih berdiri dalam keadaan yang baik. Lain-lain ialah peralatan hospital yang tak mahal sangat tapi perlu dipermodernkan, diganti dengan yang baru. Semua itu insya-Allah saya akan cuba berusahalah untuk menunaikan apa yang disebut oleh pihak tentera tadi. Lawatannya disertai Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Ahmad Kamaruzzaman Ahmad Badarudin. Muhammad berkata kerja membaik pulih dan memperbesarkan Masjid An-Nur yang telah tertangguh disegerakan pembinaannya selain akan memodernkan peralatan HAT Lumut akan turut diberi penekanan. Beliau turut melawat SMK Pangkalan TLDM untuk melihat keadaan Dewan yang tertangguh pembinaannya selain menyerahkan kunci kuartus baru diduduki kepada anggota tentera. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan lebih 25 juta ringgit bagi membina rumah di bawah program perumahan rakyat termiskin di Kelantan pada tahun depan. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata secara keseluruhannya 210 juta ringgit diperuntukkan kerajaan pusat bagi belanja pembangunan Kelantan. Jadi untuk Kelantan ini, untuk makluman, kalau untuk rumah PPRT, kita bagi bajet sebanyak tahun 2019 sebanyak 20 juta ya. Jadi yang ini khas untuk Kelantan, dan untuk belanjawan 2019 untuk Kelantan sebanyak 243 juta. 210 juta untuk negeri Kelantan. Unit. Okey. Kalau ikutkan daripada yang sedia ada ini, rumah yang kita akan bina dari situ adalah sebanyak yang ni jalan. Sekejap ya. Okey. Ini dengan kos yang kita ada sekarang ini, rumah baru adalah 190 unit. Rumah baik pulih 1094 unit. Itu dengan kos yang sedia ada. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan projek menaik taraf Jalan Kampung Berdang ke Kampung Sungai Rual Melayu serta Kampung Sungai Rual Jeli. Jelasnya pembinaan rumah PPRT dan projek membaik pulih berkenaan membabitkan semua kawasan di Kelantan. Pada 2018, kementerian membina 198 rumah PPRT bina baru dan 659 rumah dibaik pulih membabitkan peruntukan lebih 19 juta ringgit. Katanya kementerian berharap jumlah rumah dibina dan dibaiki akan ditingkatkan hasil inovasi baru pembinaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh berkata Malaysia bakal mempunyai universiti wakaf pertama. Bagi merealisasikan hasrat itu, dua kolej iaitu Kolej Sains Perubatan Antarabangsa Pusrawi PKOMS dan Kolej Baitul Profesional Kuala Lumpur kelolaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan digabungkan. Perbincangan masih di peringkat awal kerana sebelum ini walaupun ada cadangan-cadangan dan ada idea-idea daripada pihak MAWIP, akan tetapi dia tidak ada buying in di peringkat pimpinan. Ya. Sebab itu dia tak ada progres sebelum ini. Tapi alhamdulillah sejak berlakunya perubahan kerajaan dan kerajaan baru, kita menunjukkan komitmen kita untuk mengembangkan institusi wakaf ini, memperkasakannya lagi. Jadi insya-Allah universiti ini merupakan salah satu daripada idea-idea kita untuk mengembangkan institusi wakaf ini. MAWIP ujarnya sudah mengenal pasti sebidang tanah di Kepong di Ibu Negara untuk membangunkan universiti berkenaan.
Tanpa memberi tempoh khusus, universiti ini siap. Bagaimanapun, Fauziah berkata ia mungkin memakan masa beberapa tahun. Tambahnya, pada peringkat awal, pembinaan universiti itu akan menggunakan peruntukan dana wakaf orang ramai dan akan dikembangkan dengan penggunaan dana tabung wakaf yang lebih mantap pada masa akan datang. Seorang wanita ditahan berhubung kes penderaan 2 bayi di sebuah taska di Taban Desa Saujana Kajang. Pengasuh berusia 31 tahun yang dikenaki polis itu ditahan di Kapar Kelang pada jam 5.45 petang semalam. Penahanan itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad. Setakat ini pihaknya telah memanggil beberapa individu termasuk majikan suspek untuk dirakam keterangan. Sementara itu, tinjauan kami di premis di kawasan perumahan itu tengah hari semalam mendapati ia tidak beroperasi. Semalam polis menerima laporan berhubung penderaan membabitkan 2 bayi lelaki berusia 5 dan 7 bulan. Insiden hanya disedari ibu bapa bayi berkenaan kira-kira jam 4.30 petang kemarin selepas bayi itu muntah. Pasangan suami isteri terbabit kemudian meminta pemilik taska memeriksa rakaman kamera litar tertutup dan mendapati seorang pengasuh di premis itu dilihat menghempas dan menggoncang seorang daripada bayi. Pemeriksaan terhadap mangsa mengesahkan terdapat kesan lebam di bahagian dada dan kesan kuku jari sepanjang 1 cm. Kedua mangsa yang dirawat di Hospital Putrajaya kini dilaporkan stabil dan dibenarkan keluar hospital. Empat buah kereta tersadai di sekitar kawasan Jalan Genting Kelang ditunda pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengarah Penguatkuasa di BKL Azman Mahmud berkata pihaknya menerima lebih 1,500 aduan berhubung kereta tersadai di kawasan itu. Kawasan-kawasan kereta terbiar ini dijadikan sebagai kawasan port untuk dadah, disimpan dadah, and then pembiakan nyamuk dan juga inilah dari segi ular dan juga inilah kebersihan. Dan tidak elok dari segi imej ni Kuala Lumpur lah. Itulah tujuan kita lah. Operasi digerakkan oleh 14 anggota bersempena program gotong royong anjuran pemegang lesen gerai di Prima Setapak semalam. Turut serta dalam operasi itu Ahli Parlimen Wan Semaju Datin Paduka Tanya Yi Kyu. Mengikut aduan peniaga di kawasan sekitar, 4 buah kereta yang tersadai di bahu jalan didapati telah terbiar sejak beberapa lama. Pemeriksaan juga mendapati ada antara kenderaan itu yang tiada nombor pendaftaran. Berikutan itu, keempat-empat kereta terbabit dibawa ke depo tunda Taman Konard untuk tuntutan serta semakan kecurian kenderaan. Kerana rumahnya sedang diubah suai, Muhammad Izam Abdul Latif tergerak hati untuk mencipta alat penghadang untuk anaknya yang baru berkatan. Setahun berlalu, alat yang dicipta Muhammad Izam itu mula mendapat perhatian, terutama di kampung halamannya, Jitra Kedah. Alat yang diberi nama penghadang katan ini diimplementasi pada program berkatan berpasukan di Kulim. 51 peserta mula menggunakan alat itu bagi menggantikan cara tradisional yang menggantung kain dengan menggunakan tali. Pesanan cikgu saya, dia ada kata mesin akan tercipta bila adanya masalah. Saya try buat. Saya cuba buat stand ni. Kemudian saya praktikkan pada tahun lepas pada anak saya. Alhamdulillah okey. So tahun ni saya dedah dekat orang ramai lah itu. Menurut juruteknik syarikat kumbahan di Jitra ini, dia mendapat idea mencipta alat ini apabila anak lelakinya yang bersunat berpantang di rumah. Memandangkan rumahnya sedang diubah suai pada bahagian bumbung, lantas timbul ilham untuk mencipta satu alat untuk melindungi kesan katan daripada terkena kain. Paip PVC bersaiz 2 inci dengan panjang 60 inci hanya disambung dengan menggunakan soket bagi menghasilkan penghadang setinggi 14 inci. Setiap satu dijual RM7 dan mempunyai 2 pilihan 3 segi serta 4 segi. Kalau tidak sebelum ni kita guna cara tradisional saja. Kita tengok gantung kain guna ada ni lah pada penyangkut ni kan. Ni kali ni kita tengok ada satu inovasi baru bagus lah. Budak-budak pun tak payah untuk nak ganggu dengan ni. Dia punya alat gantung tu, jadi pakai ni memang satu inovatif yang bagus lah. Ciptaan itu mendapat sambutan baik anak khariah Masjid Al-Ikhlas Taman Tengku Sarina. Program berkatan beramai ini kali pertama kali dianjurkan masjid berkenaan.
Sambutan diterima amat menggalakkan melebihi sasaran 50 peserta. Setiap peserta hanya dikenakan bayaran RM100. Ini merupakan titik permulaan dah julung kali pertama dijalankan program sulung yang kita laksanakan kan. Jadi apa yang kami harapkan semoga program ini akan terus berjaya dan diharapkan akan jadi upacara program yang akan kita laksanakan insya-Allah setiap tahun kalau diizinkan Tuhan insya-Allah. Laporan luar negara. Proses pilihan raya Parlimen berlangsung di Bahrain tanpa kehadiran kebanyakan pemimpin pembangkang Syiah yang sedang menjalani hukuman penjara. 40 kerusi di Dewan Rendah Parlimen dan 30 kerusi Majlis Pembandaran dipertandingkan. 506 calon bertanding dalam pilihan raya itu, termasuk 137 calon yang bertanding merebut kerusi Majlis Perbandaran. Sementara hanya 23 daripada 40 anggota Dewan Rendah Parlimen mempertahankan kerusi masing-masing. Jumlah keluar mengundi dijangka meningkat kepada 53% berbanding pada 2014. Aktivis hak asasi manusia yang menyifatkan pilihan raya kali ini sebagai satu sandiwara menggesa penduduk agar memboikot pemilihan itu. Ini adalah kali kedua pilihan raya diadakan di Bahrain sejak protes besar-besaran yang diketuai oleh kumpulan Syiah tercetus pada awal 2011. 79 suspek diberkas oleh polis Spanyol dalam satu operasi besar-besaran berkaitan pornografi membabitkan kanak-kanak. Suspek yang terdiri daripada 78 orang lelaki dan seorang wanita ditahan dalam operasi yang dilancarkan sejak 2016. Serbuan dilakukan di atas 80 premis di Spanyol. 45 komputer riba, 113 cakra keras, 25 telefon bimbit dan lebih 300 cakra video digital yang mengandungi imej pornografi membabitkan kanak-kanak dirampas. Sepucuk pistol, beberapa butir bom asap, sebilah pisau dan dadah turut ditemui dalam satu serbuan ke atas sebuah premis di Madrid. Dua penumpang cedera apabila sebuah feri terlanggar dermaga ketika berlabuh di bangunan feri San Francisco, Amerika Syarikat. Feri yang tiba dari Larkspur mengalami kerosakan akibat kemalangan. Mangsa yang cedera termasuk seorang penumpang dan seorang anggota kru feri. Kejadian juga mencetuskan panik dalam kalangan orang ramai yang sedang makan dan membeli belah di kawasan dermaga. Anggota kru feri sedang disoal siasat untuk mengenal pasti punca kemalangan. Dan pada itu, jualan tahunan Black Friday dinanti-nantikan penduduk Amerika Syarikat bagi merebut pelbagai promosi yang ditawarkan peniaga. Di Chattanooga, Tennessee, pelanggan sanggup menunggu di luar premis perniagaan seawal jam 3.30 pagi waktu tempatan, walaupun kedai hanya dibuka pada jam 5 pagi. Kedai Pink milik Victoria's Secret di kompleks membeli belah Hamilton Place antara yang menjadi tumpuan pelanggan. Pakaian yang diturunkan harga daripada $95 Amerika kepada $35 lesap dalam tempoh beberapa minit saja. Jualan Black Friday adalah penanda bermulanya musim membeli belah sempena perayaan Christmas. Sukan pasukan kebangsaan melengkapkan saingan kumpulan A kejuaraan AFF Suzuki 2018 dengan membendam Myanmar 3-0. Keputusan itu menyaksikan Malaysia layak ke peringkat separuh akhir dengan menyingkirkan lawan pada saat akhir untuk bergelar naib juara mengiringi Vietnam selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas Kemboja. Pertemuan Malaysia dan Myanmar di Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan perhitungan kalah mati bagi kedua-dua pasukan yang memburu tempat ke separuh akhir. Sokongan padu penyokong tuan rumah seramai 83,000 yang memenuhi tempat duduk ternyata menjadi azimat tambahan Harimau Malaya. Minit ke-26, gerakan sayap yang disambung Muhammadul Sumareh membuka ruang buat Nur Syahrul Idan Talaha mencatat nama selaku penjaring dengan meletakkan Malaysia di depan.
Tuan rumah lega seketika apabila pelawat hampir-hampir menyamakan kedudukan. Mujur ketangkasan penjaga gol Muhammad Farizal Marlias menafikan percubaan. Serangan balas dari bahagian kanan sekali lagi membuahkan hasil apabila gerakan Safawi Rashid memaksa lawan dihukum dengan sepakan penalti. Peluang itu disempurnakan sebaiknya oleh Ketua Pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak membolehkan Malaysia menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 2-0. Terus menguasai permainan pada babak kedua, gol ketiga berjaya ditambah minit ke-87 selepas bola yang cuba dikeluarkan pertahanan Myanmar terkena Zakwan dan melantun masuk ke gawang. Keputusan 3-0 memastikan Harimau Malaya mengutip kemenangan ketiga dari 4 perlawanan dan meraih tempat kedua kumpulan A, sementara Myanmar turun ke tangga ketiga yang mengumpul 7 mata. Ya, memang tiap-tiap game, tiap-tiap kali apabila pemain turun di Stadium Bukit Jalil, kita tahu sambutan atau sokongan kepada seluruh peminat di stadium cukup memberi kita satu motivasi yang tinggi dan merangsangkan. So, saya harap pemain-pemain dapat sokongan padu daripada penyokong, memberi satu persembahan yang terbaik untuk mereka lah, kerana kita tahu kadang-kadang penyokong datang daripada jauh ingin melihat persembahan terbaik. Yang penting pemain juga memberi satu kemenangan untuk mereka lah, ya. Pemain juga puas dengan kejayaan yang diraih sekaligus membuktikan Harimau Malaya ternyata mempunyai taring yang tersendiri. Kita dapat kemenangan yang sangat penting untuk pasukan Malaysia. Performance of course masing-masing berikan 100%. Saya sangat-sangat menghormati rakan-rakan yang lain, junior yang ada, senior yang ada. Mereka memberikan aksi yang terbaik malam ni. Walaupun macam-macam tekanan, macam-macam kritikan yang Vietnam pula menempati ramalan menewaskan Kemboja dalam aksi terakhir mereka sekaligus menamatkan kempen selaku juara kumpulan A. Selaku pasukan pilihan, Vietnam memiliki kelebihan beraksi di tempat sendiri menentang Kemboja yang sudah pun tidak berpeluang untuk mara ke peringkat seterusnya. Separuh masa pertama berkesudahan 2-0 berpihak tuan rumah. Hasil jaringan pantas dalam tempoh 2 minit bermula disumbangkan Nguyen Tien Lin, sebelum Nguyen Quang Hai menggandakan kedudukan 4 minit sebelum rehat. Van Duc Phan kemudian melengkapkan kemenangan 3-0 tuan rumah menerusi gol minit ke-61 dan membawa mereka layak ke peringkat separuh akhir selepas ini. Laporan itu tadi mengakhiri buletin pagi. Sebelum berpisah, saksikan acara larian pengantin di Thailand yang sememangnya dinanti-nantikan pasangan yang ingin berkahwin di negara itu kerana menawarkan pelbagai hadiah lumayan. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam.